Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua pada pagi Sabtu ini? Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-665 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan membaca satu ayat daripada Al-Quran yang kita boleh ambil ibrah dan pengajaran untuk kita bawa dalam kehidupan seharian. Mudah-mudahan kita beroleh keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya perasan di ruangan komen. Ada ahlan-ahlan Mr. Rudy, terima kasih. Ada Noris Noris Razi, dan juga terima kasih, amin ya rabbal alamin, Mr. Rudy. Kemudian ahlan-ahlan sahabat-sahabat yang lain di ruangan FB, Bunga Lawang, Kamiza Muhammad Amil, Az-Zahra, Zainab Saleh, kemudian Hamidah Man, Zainun Hadi, Habibah Suib, Rindu Kasih, Asia Husin, Fozia Ahmad Isa, dan juga Khatinah Ma'ngah, Abdul Manaf, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga kita boleh mendidik diri kita untuk apa pun yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Minta maaf kalau suara saya tak berapa kuat sebab sakit tekak, tapi saya harap jelas dan dapat dengar sedikit sebanyak apa yang ingin disampaikan insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Mr. Rudy di atas gift, begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Hari ini kita telah tiba pada ayat yang ke-56. Ayat yang ke-56 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat 184. Jika ada di antara sahabat-sahabat yang ada Al-Quran, mohon buka Al-Quran. Kalau ada, kalau boleh bantu share dorangan komen, supaya kalaulah ada yang join kemudian tahu kita sedang baca ayat, muka surat dan surah yang mana. Lalu kita berada pada muka surat 184, surah yang ke-8 Al-Anfal, ayat yang ke-56. Seperti biasa kita nak baca dulu ayat ini kerana setiap huruf Al-Quran adalah pahala. Bukan satu, bukan dua, bahkan 10 hasanah, 10 ganjaran. Baik, jom kita lihat ayat ini. Ayat ini tak panjang. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم
ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Ini adalah ayat yang ke-56. Apakah ringkasan ayat yang ke-56? Ayat yang ke-56 adalah sambungan daripada ayat yang ke-55, di mana Allah menceritakan sifat yang kedua yang Allah benci daripada golongan-golongan yang engkar, walaupun selepas mereka diberi peluang dan mereka selamat daripada peperangan dan peristiwa Badar. Maka sifat mereka yang pertama pada ayat yang ke-55, mereka ini sentiasa engkar, sentiasa menolak kebenaran, walaupun pada waktu itu telah terlihat pada mereka jalan kebenaran. Mereka engkar dan tolak. Sebab itu kita nampak pada ayat 55, allazina kafaru, orang-orang yang engkar dan enggan, fahum la yu'minun, maka mereka tidak mahu untuk beriman. Maka itu sifat mereka yang pertama. Lalu ringkasan ayat yang ke-56, sahabat-sahabat boleh tulis. Ayat ini menerangkan tentang sifat yang kedua yang Allah tak suka daripada musuh-musuh Islam yang terselamat selepas daripada selesai peperangan Badar. Mereka tak terbunuh seperti Abu Jahal dan juga pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain. Maka apakah sikap dan sifat kedua mereka yang Allah benci? Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 56, sebelum kita baca itu, kita nak lihat kaitan dulu. Maka kaitannya jelas. Ayat 55 menceritakan sifat mereka yang pertama, allazina kafaru, mereka ini engkar, enggan menerima nasihat, pengajaran, dan pada waktu itu mereka tak mahu beriman. Sikap mereka yang kedua kita boleh lihat pada ayat yang ke-56 ini. Lalu apakah terjemahan dia? Jom kita lihat. Allazina, orang-orang yang. Allazina isim mausul, terjemahannya adalah orang-orang yang. Orang-orang yang mana? Kembali kepada inna syarrad dawabi indallah, iaitu makhluk yang paling dibenci oleh Allah. Sejahat-jahat makhluk di sisi Allah, yang pertama allazina kafaru, yang kedua allazina ahadta minhum. Maka kembali ke situ. Maka jom kita lihat ayat 56. Maka firman Allah, makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap mereka yang kedua adalah allazina, iaitu orang-orang yang. Apakah sikap mereka? Ahadta, engkau wahai Muhammad telah mengikat perjanjian minhum dengan mereka. Ahadta, mengikat perjanjian. Minhum, daripada mereka, iaitu orang-orang yang terselamat daripada peperangan Badar. Lalu siapakah dimaksud dengan orang yang ikat perjanjian dengan Nabi? Maka kata para ulama tafsir, mereka ini adalah kelompok Yahudi Banu Quraizah. Mereka ikat perjanjian dengan Nabi, tetapi mereka tak pernah memenuhi perjanjian tersebut. Sebab itu firman Allah, summa, kemudian, yang kuduna, mereka terus-menerus mengingkari, mereka terus-menerus mencabuli. Lalu yang kudun adalah fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' di dalam bahasa Arab antara kelebihan dia memberi makna istimrar. Sebab itu kita terjemahkan terus-menerus, dan itu yang di-highlightkan dalam tafsir Al-Wasit. Maka mereka ni buat perjanjian dengan Nabi, tapi bagaimana sikap mereka dengan perjanjian tersebut? Yanqudun, mereka terus-menerus mencabuli, mengingkari ahda, perjanjian, hum, mereka tersebut. Dia tak pernah menepati janji. Dan bukan sekali, firman Allah, fi kulli marrah, fi, pada, kulli, tiap-tiap marrah kali. Yang mana setiap kali mereka buat perjanjian dengan Nabi, bila mereka langgar, mereka minta perjanjian baru.
kemudian mereka langgar lagi, mereka minta perjanjian baru, mereka mencabuli lagi, maka ini sikap yang Allah benci. Berkali-kali terus menerus mencabuli perjanjian. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wahum, dalam keadaan mereka, waw itu memberi makna keadaan, dalam keadaan hum mereka, la tidak, yattaqun ada dua makna. Yattaqun ada dua makna. Makna yang pertama, yattaqun, mereka ini tidak takut kepada Allah. Sebab itu mereka berani mencabuli perjanjian, langgar perjanjian. Maka yang pertama, la yattaqun, terjemahannya adalah mereka tidak takut kepada Allah. Yang kedua, maksud daripada la yattaqun, mereka ini tidak mahu menjaga, memelihara diri mereka daripada kesan buruk apabila melanggar perjanjian. Lalu la yattaqun ada dua terjemahan. Terjemahan yang pertama, mereka tidak takut kepada Allah. Terjemahan yang kedua, mereka tidak menjaga. Ya, ittaqa juga atiyah. Sini. Mereka tidak menjaga, memelihara diri mereka dari akibat buruk apabila melanggar perjanjian. Lalu itu terjemahan. Sini. Bagi salam. Nak bagi salam Okey. Sini. Mana kakak? Kakak tak ada. Okey, kucing dah datang. Miau, miau. Ada kucing. Assalamualaikum semua. Tak mandi lagi. Ni ada miau. Ada miau kan? Miau. Assalamualaikum semua. Okey, dah. Cukup. Rambut pun tak sikat lagi ni. Dah. Nanti dah besar mesti malu kan? Macam ni setiap hari. Okey, dah. Bagi salam je. Tak dengar suara pun. Okey, dah. Istiqamah. Dia istiqamah datang. Kalau dia bangun. Kalau dia tidur, dia taklah bangun. Tapi dia boleh dengar suara. Okey dah Okey dah. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi. Lalu kita dah selesai terjemah. Maka apakah mesej pada ayat ini? Jelas daripada melihat terjemahan sahaja, kita dah nampak sikap buruk yang kedua daripada orang-orang yang Allah benci, yang Allah panggil syarrad dawab, seburuk-buruk dan sejahat-jahat makhluk. Apakah sikap mereka yang kedua? Mereka ketika mana ada perjanjian hatta dengan Nabi sekalipun, mereka terus menerus banyak kali mencabuli perjanjian tersebut. Maka ini mesej yang pertama yang kita boleh dapat daripada terjemahan. Dan pada waktu itu apa sikap mereka bila mencabuli perjanjian? Mesej yang kedua kita boleh nampak pada hujung ayat, wahum la yattaqun, mereka tak peduli pun. Antara makna la yattaqun, mereka tidak memelihara diri mereka daripada pada waktu itu akibat buruk apabila melanggar perjanjian. Mereka tak peduli pun pada waktu itu ketika mana mencabuli perjanjian. Tak pada waktu itu mengambil berat tentang impak mahupun kesan. Maka ini dua mesej yang kita boleh dapat bila kita melihat terjemahan. Namun, apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat bila kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala ini, pengajaran yang pertama bila Allah berfirman allazina ahadta minhum. Ahadta menggambarkan pada waktu itu perjanjian yang Nabi SAW buat dengan mereka. Ahadta. Sebab itu terjemahannya adalah ahadta, kamu wahai Muhammad yang membuat perjanjian dengan mereka. Maka daripada sini kita nampak walaupun perjanjian itu daripada Nabi sekalipun, daripada orang yang pada waktu itu sepatutnya diambil berat, sepatutnya pada waktu itu berhati-hati, maka pada waktu itu Nabi sekalipun mereka tetap tak peduli dan pada waktu itu mencabuli perjanjian. Sikap orang yang suka melanggar janji, tidak menepati janji, mencabuli janji, sebenarnya hakikatnya mereka tak kisah pun dengan siapa. Maka itu pengajaran yang kita boleh dapat. Maka sebab itu bila kita melihat
pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahawa apabila daripada Nabi sekalipun mereka sanggup mencabuli, melanggar perjanjian, itu sekadar menggambarkan sikap mereka. Lagi-lagi bila kita lihat pandangan ulama tafsir, yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang Yahudi Banu Quraizah, ahli kitab, orang yang pada waktu itu membaca Taurat, dan mereka pun memang kenal Nabi, memang tahu itu Nabi, tetapi tetap mereka mencabuli janji dan tidak menepati janji. Maka pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil, manusia yang pada waktu itu ada masalah. Sebenarnya orang yang tak menepati janji, dia ada masalah hati. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut tanda-tanda orang munafik, orang yang ada masalah hati, antaranya adalah idza ahada, bila dia buat perjanjian, ghadara, dia akan melanggar dan tidak menepati janji. Maka pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat daripada sini adalah bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apabila Nabi SAW yang membuat perjanjian dengan mereka sekalipun, mereka sanggup untuk untuk mencabuli dan melanggar, itu adalah gambaran sebenarnya orang yang tidak menepati janji, melanggar dan mencabuli perjanjian, mereka sebenarnya tak kisah pun dengan siapa perjanjian tersebut. Rosaknya hati, teruknya sikap pada waktu itu perjanjian dengan Nabi SAW sekalipun, pada waktu itu mereka langgar. Dan kadang-kadang kita lihat ada orang yang ada sikap begini. Pada waktu itu dia tak kisah pun siapa, dia tak menepati janji, langgar perjanjian. Maka ini adalah sikap yang tercela, sikap yang Allah tidak suka. Maka ini pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat daripada perkataan ahadta. Pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat daripada perkataan yang qudun. Yang qudun memberi gambaran terus-menerus mencabuli, melanggar janji. Sebab itu kata para ulama tafsir, contohnya dalam tafsir Al-Wasit, pada waktu itu Allah membawakan dengan fi'il mudhari yang qudun, mereka terus-menerus. Dan ini dikuatkan lagi dengan firman Allah, fi kulli marrah, setiap kali. Lalu pengajaran yang kedua, bahawa orang yang ada masalah, tidak menepati janji, mencabuli janji, sebenarnya orang ini bukan sekali dua, tetapi pada waktu itu berkali-kali. Dan ini yang Allah benci. Kalaulah pada waktu itu sekali, maka pada waktu itu tidaklah termasuk di dalam amaran dan juga di dalam herdikan yang Allah berikan pada ayat ini. Tapi kalaulah yang qudun berterusan, fi kulli marrah, setiap kali, maka itu adalah gambaran daripada orang tersebut memang adalah syarrad dawab, makhluk yang Allah benci, seburuk-buruk, sekeji-keji makhluk. Sebab pada waktu itu dia tak peduli, dia tak ambil berat tentang keadaan orang dan juga perjanjian yang telah dibuat. Maka pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat, sikap mereka ni bukan sekali dua. Bukan pada waktu itu berlaku kadang-kala, yang qudun berterusan, fi kulli marrah, pada setiap keadaan, setiap kali ada di perjanjian mereka cabuli, ada di perjanjian mereka langgar, ada di perjanjian tak pernah ditunaikan. Maka ini adalah sikap orang yang nanti kita akan baca pada ayat 57 dan juga 58, di mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi deal dengan mereka, bagaimana cara nak berurusan dengan mereka supaya mereka mengambil pengajaran dan peringatan. Sebab itu kalaulah kita dengan orang macam ni, dah tak payah buat perjanjian dah. Sebab tak ada faedah pun. Ada perjanjian dia tetap langgar. Ada perjanjian pada waktu itu dia tetap pada waktu itu hendak melakukan perkara-perkara yang pada waktu itu tak tersepatutnya. Maka ini sikap mereka. Lalu pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat daripada perkataan yang qudun, ini sikap mereka berterusan. Masalah hati mereka dah kronik, ada di perjanjian, mereka cabuli dan langgar.
Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kalaulah rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat daripada la yattaqun, yang mana la yattaqun pun ada dua makna. Kenapa sikap mereka begini? Kenapa sikap mereka pada waktu itu mencabuli dan melanggar perjanjian? Maka pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat daripada la yattaqun, sebenarnya mereka ini tak takutkan Allah pun. La yattaqun, mereka tak takutkan Allah. Mereka pada waktu itu tak pedulikan pun, mereka tak takutkan Allah. Lalu orang yang bertakwa, orang yang ada takut kepada Allah, maka dia takkan ada masalah hati yang kronik seperti ini. Pada waktu itu mencabuli, melanggar perjanjian. Sebab dah bagi kata-kata, dah buat perjanjian. Sifat orang beriman, dia kena mesti penuhi janji dan pada waktu itu perjanjian tersebut. Maka pengajaran yang ketiga, bila kita lihat kepada la yattaqun, terjemahannya yang pertama, maka disebut dan mereka ini tidak takut kepada Allah. Maka daripada sini kita faham, oh, orang ini dia langgar perjanjian berkali-kali. Sebabnya kenapa? Memang itu keadaan dalaman dia, sebab dia tak takutkan Allah. Dia sebenarnya tidak takutkan Allah. Maka itu pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang keempat yang kita boleh ambil daripada la yattaqun juga, terjemahan yang lain, terjemahan yang kedua. La yattaqun memberi maksud mereka ini tidak memelihara diri. Tidak memelihara diri daripada apa? Dalam kurungan, daripada kesan buruk apabila melanggar perjanjian. Maka pengajaran yang keempat, sebenarnya orang yang langgar janji ni, dia tak berfikir panjang. Dia tak berfikir panjang. Dia sekadar ikut nafsu, kehendak dia pada saat itu. Dia adalah short sighted, dia tak berfikir panjang. Sebab itu Al-Quran sebut la yattaqun, mereka tidak memelihara diri. Daripada apa? Kata para ulama tafsir, daripada impak, daripada kesan buruk apabila melanggar perjanjian. Maka sebenarnya pengajaran yang keempat daripada terjemahan la yattaqun tersebut yang kita boleh dapat, sebenarnya orang yang melanggar perjanjian ini, mereka pada waktu itu short sighted. Mereka pada waktu itu tidak berfikiran jauh. Mereka pada waktu itu tidak menilai risk management. Dia tak ada risk management. Pada waktu itu dia ikut suka hati. Lantaklah, langgar perjanjian. Tak pedulilah, langgar perjanjian. Tak menepati janji. Tapi pada waktu itu menggambarkan kejahilan dia. Menggambarkan pada waktu itu BODOH-nya dia. Pada waktu itu jahilnya dia. Tak cerdiknya dia. Sebab ada implikasi, ada impak, ada kesan apabila seseorang itu melanggar perjanjian. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut la yattaqun, mereka sendiri yang tidak memelihara diri daripada apa? Kata para ulama tafsir, daripada kesan buruk apabila pada waktu itu mereka melanggar perjanjian berkali-kali. Maka sebab itu disebutkan di sini la yash'urun, mereka tidak peduli ketika mana melanggar perjanjian. Pada waktu itu apakah kesan yang mereka terima, yang mereka akan dapat? Menggambarkan jahil, menggambarkan BODOH-nya mereka, tak cerdiknya mereka. Setiap perjanjian yang dilanggar ada kesan dia. Antaranya, orang dah hilang kepercayaan kepada dia. Maka setiap kali dia cakap, orang dah tolak. Setiap kali dia nak deal perjanjian, orang dah tak harap apa-apa. Itu antara kesan dia. Dia dah hilang maruah. Pada waktu itu, dah tidak lagi dipandang oleh orang ramai. Selain daripada itu, sebenarnya dia juga akan dapat kesan-kesan buruk yang lain. Maka itu pengajaran yang keempat. Daripada firman Allah, la yattaqun, mereka tidak memelihara diri mereka dalam kurungan. Daripada impak dan kesan buruk apabila melanggar perjanjian, menggambarkan sikap, sifat mereka yang sebenarnya jahil dan tidak berpandangan jauh dan tidak melihat kepada kesan apabila melanggar sesuatu perjanjian. Kemudian pada ayat 57 dan 58,
Allah terangkan bagaimanakah Nabi patut berurusan dengan orang macam ni. Orang yang allazina kafaru, engkar dan enggan. Orang yang yanquduna ahdahum, berterusan melanggar perjanjian. Bagaimanakah Nabi sepatutnya berurusan dengan mereka? Kita boleh belajar supaya kita pun tahu macam mana nak berurusan dengan orang macam ni. Untuk itu kita sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan ada manfaat, ada ibrah dan pengajaran. Kita jumpa jam 6 petang nanti dalam program Mahsyar insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share dan kongsikan insya-Allah. Ada pengumuman. Insya-Allah bermula esok. Nanti sharekan poster dia. Bermula bukan esok, minta maaf, bermula hari Isnin, maka saya akan mula mengajar pelajar-pelajar madrasah mak saya yang 5 orang yang saya ada kongsikan, dan kami akan mulakan dengan Jami' Tirmizi, Sunan Tirmizi. Lalu untuk makluman sahabat-sahabat, pelajar-pelajar ni saya perlu habiskan 3 kitab bersama dengan mereka untuk tahun 2023. Sebab mereka dah belajar lama. Ini tahun ke-7 mereka. Ini tahun ke-7 mereka belajar. Lalu sebagai penutup, mereka akan belajar kitab-kitab hadis. Cuma pada waktu itu tidaklah banyak penerangan. Dia tak banyak penerangan. Hanya hadis dan juga terjemahan. Sebab kita kena habiskan satu kitab dalam tempoh 4 bulan. Kemudian Muslim 4 bulan berikut, Bukhari pada 4 bulan yang terakhir. Maka ada 4 waktu yang saya akan berkongsi ilmu dengan para pelajar ini. Cuma saya akan buat live. Pada waktu itu saya akan buat live. Cumanya kami gunakan kitab bahasa Arab, tak ada terjemahan. Terjemahan saya akan kongsikan dekat Telegram saya. Kalau ada yang nak lihat terjemahan, boleh ambil daripada Telegram tersebut. Lalu waktu yang saya dah bincang dengan pelajar-pelajar tersebut adalah pagi insya-Allah, sebab mereka lapang pada waktu tu jam 5.15 pagi. Kemudian waktu yang kedua jam 7.40 pagi, sebelum kita mulakan hayati Quran, jam 7.40 pagi. Waktu yang ketiga 9.15 pagi, dan waktu yang keempat 3 hingga 4 petang. 3 hingga 4 petang. Maka ini adalah 4 waktu yang kita cuba untuk habiskan mula-mula Sunan Tirmizi dan Jami' Tirmizi daripada Januari hingga April, sebab mereka pun nanti ada cuti. Sebab mereka pelajar madrasah, lalu mereka ada cuti dan sebagainya. Maka pada waktu itu kita cuba untuk baca sepanjang waktu ini. Dan kalaulah ada yang nak join dan rasa boleh komit, maka nanti maklumkan kepada yang boleh komit. Kalau yang tak ada kerja dan sebagainya dan memang dia join semuanya, maka akan diberikan sanad. Sebagai pengiktirafan atas usaha yang mana pada waktu itu dia join setiap hadis yang dibacakan. Cumanya sanad ni untuk pelajar-pelajar. Tapi kalaulah ada yang boleh komit, nanti maklumkan. Yang mana pada waktu tu boleh komit, insya-Allah 4 bulan pertama ni untuk Tirmizi. Lalu nanti saya akan sharekan link Telegram juga di Facebook. Telegram saya Kuliah Umar Aziz. Kalaulah pada waktu itu nak dapatkan terjemahan hadis, sebab kami gunakan kitab bahasa Arab. Lalu mudah-mudahan insya-Allah kita jumpa jam 6 petang nanti dalam program Mahsyar. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.